menjelaskan kepada kami semua mengenai prosedur ataupun proses pindah milik kasih sayang. Adakah saya perlu membuat bayaran duty stamp jika proses pindah milik saya adalah melalui pindah milik kasih sayang? Proses yang perlu dilakukan melalui pindah milik kasih sayang ini adalah jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, jauh lebih ringkas berbanding proses yang diperlukan di dalam penjualan dan pembelian rumah yang biasa tu. Yelah, dan nama pun pindah milik kasih sayang. Jadi prosesnya pun ala-ala berkasih sayang jugalah kan. Kalau untuk proses subsale ataupun pembeli rumah yang standard tu, pihak pembeli dan juga penjual ni perlu melalui setiap proses dan dokumen perjanjian jual beli adalah satu dokumen yang utama dalam proses tersebut. Semua kena ikutlah prosedur yang biasa kan. Tetapi kalau kita melalui proses pindah milik kasih sayang ni, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu untuk menandatangani dokumen perjanjian jual beli dan semestinya tidak perlu membayar pihak peguam bagi kos guaman bahagian penyediaan dokumen SPA tu. Okay, tetapi tuan-tuan dan puan-puan jangan salah faham pula. Kalau proses pindah milik kasih sayang ni dibuat melalui firma guaman, tetap ada yuran guaman yang perlu dibayar. Macam biasalah kan, dan menggunakan servis kan. Tetapi tidaklah sebanyak yuran guaman jika melalui proses jual beli yang sebenar. Okay, jadi bagaimana prosesnya ni? Seperti yang saya katakan tadi, prosesnya adalah lebih mudah dan lebih ringkas berbanding dengan proses pindah milik secara jual beli yang biasa. Jadi soalan yang sebelum ni saya sudah terangkan sedikit sebanyak mengenai proses permohonan kebenaran pindah milik pejabat tanah dan juga permohonan kebenaran pindah milik hartanah kos rendah, yang mana sekiranya hartanah tersebut adalah rumah yang mempunyai sekatan kepentingan ataupun dikategorikan sebagai hartanah kos rendah. Jadi setelah itu apabila telah mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa, proses yang seterusnya adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu melengkapkan dan menandatangani dokumen pindah milik ataupun kita panggil sebagai 14A sebelum dihantar ke pejabat LHDN bagi tujuan pentaksiran duty stamp. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menggunakan khidmat mana-mana peguam, jadi pihak peguam yang akan menguruskan proses pindah milik ini dari awal tadi sehinggalah selesai. Jadi okay, baik, saya berbalik semula kepada soalan moderator tadi mengenai pembayaran duty stamp. Menarik ni nak tahu pasal pembayaran duty stamp ni. Jadi setelah borang 14A tadi ataupun dokumen pindah milik tu telah dihantar ke LHDN atau bahasa yang kami sering gunakan adalah adjudikasi borang 14A di LHDN, yang mana bagi tujuan pentaksiran cukai atau dipanggil juga sebagai duty stamp lah. Duty stamp kan. Jadi kemudian pihak LHDN ni dia akan pihak LHDN dia akan membuat penilaian duty stamp lah tersebut yang mana dinilai mengikut harga pasaran semasa. Jadi selepas selesai penilaian tersebut dibuat, pihak LHDN ni dia akan keluarkan satu notis taksiran. Satu notis taksiran yang mana akan dinyatakan berapa jumlah pembayaran yang perlu dibayar di dalam notis itu. Jadi persoalan sekarang, jika pindah milik dibuat melalui proses kasih sayang ni, adakah perlu membayar duty stamp secara penuh seperti pembayaran duty stamp yang dikenakan melalui proses jual beli, atau terdapat pengecualian atau pengurangan yang diberikan? Mesti tertanya-tanya juga kan. Jadi saya jelaskan serba sedikit mengenai kalau bahagian pengecualian atau pengurangan ada diberikan, tetapi tidak tertakluk kepada semua jenis urusan. Apa yang dimasukkannya tu? Apa yang dimasukkan adalah jika pindah milik itu dibuat di antara suami dan isteri. Pindah milik antara suami dan isteri. Jadi si isteri yang menerima ni layaklah mendapat pengecualian 100% daripada membayar duty stamp. Kiranya tak perlu bayar duty stamp, dapat pengecualian 100%. Maknanya tak perlu bayar apa-apalah. Tetapi jika pindah milik itu dibuat di antara ibu bapa dan anak, macam ibunya ni bagi kepada anaknya, misal katalah kan. Jadinya pengurangan yang diberikan adalah sehingga adalah 50%. Kalau tadi suami isteri tak perlu bayar langsung. Kalau ibu kepada anak ni perlu bayar separuh daripada harga sebenar. Ini bermakna
kiranya penerima tu si anak tu bayar 50% je lah daripada harga penuh yang dikenakan. Manakala untuk lain-lain jenis seperti pindah milik antara adik-beradik ataupun bapa saudara kepada anak saudara ataupun mertua kepada menantu, tiada pengecualian atau pengurangan yang diberikan kepada pembayaran duty stamp tersebut. Kiranya kalau kata LHDN keluarkan duty stamp yang perlu dibayar adalah 4,000. Jadi penerima yang lain-lain jenis ni perlu membayar penuh lah sebanyak 4,000 kepada pembayaran duty stamp tu. Kira tak ada pengecualian lah. Kemudian setelah penerima itu membuat pembayaran duty stamp dan sijil penyeteman borang 14A itu telah dikeluarkan, barulah boleh didaftarkan dokumen pindah milik iaitu dokumen borang 14A tu di pejabat tanah yang betul. Jadi dokumen yang diperlukan adalah lebih kurang sama sahaja dengan pendaftaran bagi pindah milik dibuat secara jual beli. Tetapi macam biasalah ada penambahan iaitu samalah sijil nikah kalau suami isteri, sijil lahir kalau kata anak beranak ataupun adik beradik lah kan. Dan juga bayaran yang dikenakan itu juga untuk pendaftaran tu adalah sama sahaja dengan bayaran pendaftaran bagi jual beli yang biasa.